أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده الذي صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على رسولنا وعلى حبيبنا وعلى شفيعنا محمد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Alhamdulillah. Tuan-tuan muslimin sidang jemaah, para tetamu Allah Subhanahu wa taala, kita mulakan bersama-sama perhimpunan yang penuh barakah dan majlis ilmu yang turut hadir bersama kita pada saat ini, malaikat yang mulia, dengan dipanjatkan kalimah dan kalam-kalam yang mulia setinggi puji-pujian dan setinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas rezeki-rezeki, segala nikmat dan kurniaan Allah Subhanahu wa taala yang masih dipanjangkan, alhamdulillah masih dipinjamkan kepada kita. Termasuklah tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, sekali lagi diberikan peluang, kesempatan dan bantuan oleh Allah sehingga dapat kita terus istiqamah berada di atas jalan ketaatan. Terutamanya tuan-tuan sekalian, malam ini dalam budaya kita iktibarkan sebagai malam minggu yang pastinya banyak urusannya, banyak kesibukannya, banyak hal-hal duniawi kita yang tak pernah selesai. Akan tetapi sebaliknya, Masya Allah, inilah apa yang kita mampu ikhtiarkan, kita usahakan. Mungkin nak katakan pengorbanan pun tak layak, tapi macam mana pun tuan-tuan sekalian, apa yang kita laksanakan ini mudah-mudahan ia diterima Allah Subhanahu wa taala. Kelapangan masa dan ikhtiar yang kita usahakan ini hakikatnya tidaklah sia-sia di sisi Allah, kerana sebaliknya Allah SWT itu memberi dengan cara yang sangat hebat. Perumpamaannya tuan-tuan, saya yakin yang hadir pada malam ni termasuklah pihak surau sendiri, pastinya ada cara untuk menyampaikan bantuan, sumbangan kepada orang susah. Lagi-lagi musim Covid dulu, musim PKP dulu kan. Tapi dalam keadaan begitu pun tuan-tuan sekalian, kita ni orang biasa, saya pun sama. Walaupun itulah kesukaan kita, bersedekah, menderma, memberi. Tapi ada tahap dia. Kan orang kata ada dia punya kesabaran dan maksimumnya. Dan pada satu saat tuan-tuan sekalian, sebagai orang biasa, ada ketikanya kita akan sampai ke tahap jenuh. Kan istilahnya orang kata sampai kita pun tertanya-tanya dan sangsi. Apatah lagi kalau yang meminta itu adalah orang yang sama. Kan pah dia, tak ada orang lain. Ini pengalaman saya sendirilah. Saya tinggal di Ceras, tapi biasa juga ke Kajang. Kadang tu sampai naik heran dibuatnya kalau pergi pasar malam ataupun pasar tani.
Yang logiknya kawasannya lain, jauh juga tuan. Tapi apa yang sampai akhirnya jadi heran bila melihatkan baik di pasar tani pagi ataupun pasar malam, petang ataupun malam, ya kita akan jumpa tu kadang orang yang sama. Kan di sini pun muka dia minta sedekah, di sana pun dia. Yang sebenarnya memang dia susah ke ataupun memang carrier dia minta sedekah. Kan kerjaya dia lah agaknya kan. Kat sana pun dia, kat sini pun dia, pagi pun dia, petang pun dia. Dia tuan-tuan sekalian, kita ni orang biasa. Tak ada pun yang hadir ni wali Allah, paling-paling pun wali nikah je. Itu muka ada nak perempuan tuan. Jadi nak kata ni kita orang biasa sampai satu tahap, adalah rasa dalam diri kita macam mana nak memberi ni kan, pas dia je, tak ada lah orang lain. Jadi tuan-tuan sekalian, itulah hakikat diri kita yang penuh kelemahan. Sukanya kita memberi itu pun ada tahap kesabarannya. Tapi sebaliknya Allah SWT memberi dalam maksud sama ada ganjaran ataupun pahala, memang Allah bagi sungguh. Dah jadi terbalik, sehingga yang akhirnya jenuh itu kita. Ni kita yang meminta tu pula jenuh. Adapun sebalik tuan-tuan, kalau sama manusia yang memberi itu lama jenuh. Tapi dengan Allah tidak. Allah tu itu kerjanya bagi je. Maka yang letih tu kita lah. Kan sampaikan nak kata penat beribadah pun mana ada. Tapi realitinya tak banyak pun ibadah kita. Realiti tuan sekalian, ibadah umat terdahulu jangan kata nak tiru. Kita hidup di zaman yang umat mutakhir ini mempersoalkan ibadah umat dulu. Ya ke Ustaz? Berpuluh ribu zikirnya. Kalau baca di internet tu lagi dahsyat Ada saya dah jumpa orang mempersoalkan ibadah Imam Syafi'i pun. Walau Imam Syafi'i pada zahir kan kita tak adalah dengar apa-apa yang luar biasa. Imam Syafi'i ni mungkin pernah terbang ke, kan selalu yang pelik-pelik ni kita bayangkan terbang ke, pergi sana pergi sini sekelip mata. Imam Syafi'i itu yang kita baca cerita ni biasa-biasa, tapi ibadah beliau ada yang dipersoalkan. Salah satu tuan sekalian, kesukaan Imam Syafi'i rahimahullah pada setiap kali bulan Ramadan, beliau sangat suka membaca Al-Quran. Maka murid-muridnya, kawan-kawan sahabat-sahabatnya meriwayatkan Imam Syafi'i rahimahullah, kebiasaan beliau di bulan Ramadan akan mengkhatamkan Al-Quran sebanyak 60 kali khatam. 60 kali khatam maksudnya sehari 2 kali khatam. Nak bagi jelas tuan-tuan, sehari 2 kali khatam maksudnya sehari 60 juzuk dibaca. Di kita dah sampai tahap jangan kata nak ikut macam dia, kita persoalkan, ya ke Ustaz, sehari 60 juzuk tu apa kerjanya kan, tak ada buat kerja lain ke? Ialah pada kita kan nak boleh khatam tan 30 juzuk pun, kalau ada yang mampu baca sendiri tak ikut tadarus, rasa-rasanya bila khatam tu jenuh cerita dengan orang lah. Aku baru je khatam alhamdulillah, engkau bila? Kan tanyalah engkau bila kan. Dah khatam tu dia diam je lah. Daripada kita nak boleh khatam tu pun satu usaha yang sangat hebat, baca sendiri tahun sekali pun ada tidak tahu. Tapi Imam Syafi'i bahkan sehari 2 kali khatam Quran, sehari 60 juzuk. Ini bagi contoh tuan-tuan sekalian, apa yang menjadi iktibar kepada kita, amalan kita hakikatnya terlalu sedikit. Nak kata banyak semayang pun tidak, banyak baca Quran pun tak berapa. Yang kuat sedekah pun realitinya sedekah kita sikit sangat sebenarnya. Justru tuan-tuan sekalian, maka apa yang dapat kita buat ini, sikit-sikit runcit-runcit ini, usahakanlah ia dilaksanakan dengan sesempurna yang mungkin, dengan menyedari ibadah kita memang dah tak banyak dah. Dia sangat rugi dan jadi double, triple rugi. Yang dah tak banyak ni pula, bila ia dilakukan tidak bersungguh-sungguh, kan, bila dilakukan tidak mengejarkan pahala yang penuh. Kalau solat tu sayang sungguh, mayang yang sekejap berapa minit tu pun jaga mata pun tak boleh. Sedih tuan Di sini insya-Allah tak adalah. Tapi kalau mengajar saya di surau-surau yang ramai otai-otai orang tua-tua kita kan kadang kesian. Dia tak ada marah dah, jadi kesian. Tengah-tengah semayang ni segala benda nak tengok. Orang lalu nak tengok, cicak lalu nak tengok, tutup pintu nak tengok. Walhal tuan semayang berapa minit lah kan. Kalau kata tengoklah kejap tempat sujud tu bukan rugi apa pun. Tapi kesian. Tengah-tengah solat ni pun terjeling sana sampai beralih kepala pun ada, menengokkan benda berlaku di depan mata.
Jadi tuan-tuan, mudah-mudahan tak berlaku di kalangan kita. Kalau orang yang hotel-hotel tu tak boleh buat apa lah kan. Orang tu pun nama catuk kita dah. Kalau cakap, kalau bagi tahu pun tak berubah apa. Jadi kita ni lah, dengan menyadari sikitnya amalan kita, mudah-mudahan kejarkanlah pahala yang sempurna. Kalau benda-benda sunat tak, kau boleh sempurnakanlah. Walaupun pada kita sunat, alah bukan berdosa pun tak kalau tak buat. Jadi kita pandanglah dari sudut bila tak buat tu rugi, bukanlah pandang dari sudut tak buat pun tak apa. Kerana amalan kita sikit sangat, bukannya banyak pun. Justru tuan-tuan minta Allah Ta'ala, maka pertemuan kita malam ni, alhamdulillah, walaupun malam minggu, walaupun hanyalah hal urusan kita, dapat terus kita laksanakan pertemuan yang pertama untuk tahun hijrah yang baru ini. Boleh kata lama kan kita tak jumpa. Bayangkan kalau ikut hijrah, last kita jumpa tahun lepas. Tahun lepas jumpa kan dahsyat benar tu. Uish, lama tak jumpa nah, tahun lepas lah jumpa. Memang tahun lepas dan ni baru bulan pertama pun. Maka alhamdulillah, untuk sama-sama kita sambung, kita lanjutkan pengajaran iktibar daripada kitab Syama'il Muhammadiyah, mengenali diri dan peribadi Nabi SAW. Pada bab yang kalau tak salah saya tanda ni, masih lagi berkaitan dengan khatamun nubuwah, cop kenabian yang ada di tubuh badan baginda SAW. Bagi tuan-tuan yang mungkin terlepas pandang ataupun tak pernah dengar, kenabian, kerasulan dekat atas baginda ni terlalu besar. Dia bahkan tak boleh nak ditiru. Inilah tuan-tuan, kalau kita baca hatta waktu Nabi masih hidup pun rasul palsu tu dah wujud. Maka tak patutlah kita jadi terkejut kalau dalam kita ni ada rasul palsu. Dulu-dulu si ada Nabi Melayu pun, rasul Melayu, tuan boleh google pemberitanya. Waktu orang interview dia ni mengaku dia sekadar baca terjemahan Quran je, maknanya bahasa Arab pun tak kerti apa. Tapi yang sedih sungguh, begitu pun ada yang mengikut, begitu pun ada orang yang nak dengar cakap dia. Di kalangan entah lagilah di YouTube, kalau yang membawa ajaran menyeleweng dan seumpamanya sekarang dah tak perlukan kepada markas dah. Dia dulu lain. Dulu tuan kena pergi tempat dia dalam salah satu ajaran yang dibawa daripada negara jiran. Saya ada baca di blog. Bayangkan nak pergi demi pengajian pun kena tutup mata, tak tahu kat mana. Tapi zaman sekarang tak lagi bahaya. Zaman sekarang semuanya di YouTube. Maka yang ditengok di YouTube tu pun hati-hatilah. Kerana sekarang hatta yang menyeleweng pun tak perlukan kepada pusat pengajian. Itu yang nak ambil tindakan susah. Nak pergi serbu pun payah. Sebab dia mengapu tu kat internet je. Dah tak ada dah dia punya tempat-tempat bertemu, berjumpa dan sebagainya. Justru tuan-tuan yang mati Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang kita akan lanjutkan tentang salah satu muhur berkaitan dengan kenabian baginda sallallahu alaihi wasallam, untuk menegaskan bahawa urusan kerasulan ni terlalu besar. Dia bukan semata-mata pandai bercakap, bukan semata-mata pandai goreng, tapi bahkan ada tanda zahir di tubuh baginda. Ini yang kita dah mulakan dahulu. Ia adalah asalnya ada di atas belakang badan Nabi SAW, di antara kedua bahunya. Pada bahasa kita sekarang ni macam atas tulang belakang tu lah, tapi dia bahagian atas badan. Kerana bahu ni kan kita faham, bahu ni atas badan lah. Di antara kedua bahu Nabi SAW itu adanya daging timbul yang diiktibarkan sebagai cop kenabian. Dan dia bukan sekadar dakwaan tuan-tuan sekalian, ini yang dinyatakan di mukadimah kitab ini. Cara para sahabat untuk memastikan adakah benar-benar baginda sudah wafat. Ini kita pun dah sebut dahulu tuan, kita ulang sebentar lalu, dah lama dah kita tak jumpa pun. Disebutkan di awal bab ini pada hari wafatnya Nabi SAW. Kita sekarang tuan hidup di zaman yang tak boleh compare dengan dulu. Salah satunya kita ada cara untuk mengesahkan kematian. Lagi kalau di Malaysia kan, jangan sebarangan nak ke bumi orang. Walaupun memang confirm kita rasa kan nadi dah tak ada ni, muka dah biru. Tapi macam mana kan, kena ada pengesahan daripada pihak kesihatan. Kemudian barulah dikeluarkan surat mati. Dan ke bumi tuan dah tak ada macam dulu.
Kita kalau balik kampung kan, kalau jenis kampung yang dalam-dalam tu kadang ada batu nisan kat depan rumah, kan ada batu nisan kat tepi rumah. Dulu boleh, tak ada, sekarang jangan. Jangan dibawa orang kan ke bumi kat mana, no, kat dalam rumah aja. Habis jatuh kan, kawasan tu jatuh harga dibuatnya. Sebab apa, ada lah kubur depan rumah. Yang bahkan boleh jadi kes polis pun. Kerana zaman sekarang kan, kalau siapa yang pernah menguruskan jenazah, hatta nak menggali lubang kubur tu pun kena betul-betul disahkan oleh pihak polis. Di kematian jangan kata pergi hospital cek doktor je. Kematian ni salah satunya kena cari polis pun. Itulah baru dikeluarkan permit untuk ke bumi. Jadi jangan kita ingat orang yang gali je kubur tu. Dalam masa yang sama memerlukan kepada pengesahan pihak berkuasa, pengesahan doktor dan seumpamanya. Maka di zaman Nabi SAW, apatah lagi entah benda tu berlaku ke atas Nabi. Waktu Nabi hidup, segala perkara baginda yang sahkan. Benda ni halal ke, haram ke, hukum ni ada lagi ke, dah tak ada ke. Macam Ashura baru ni, saya tak tahulah apa sambutannya di sini. Tapi alhamdulillah, salah satu usaha beragama di zaman kita, dan kita tak boleh nafikan, semakin hari sebenarnya semakin baik pengalaman dan menghidupkan suasana beragama di Malaysia ini. Baik itu tuan-tuan sekalian, saya harapkan tak berlaku di sini, tapi ada sebagai umat Islam yang kegemaran dia baik bercakap, menulis, segala apa yang disebut semuanya berkaitan dengan akhir zaman. Jadi Ustaz, kalau borak dengan dia tak ada bab lain, tak Dajjal ya Jumajuj, tak ya Jumajuj tanda akhir zaman, tak tanda akhir zaman besok kiamat. Memang tak ada benda lain dia cakap. Jadi tuan ada orang begitu, kita tak boleh nafikan. Pada dia semuanya hidup di dunia negatif belaka. Macam kiamat tu betul-betul besok. Hakikat tuan sekalian, kalau ada pun yang begitulah kesukaan dia. Dia punya cerita segala yang ngeri-ngeri je kan, yang takut-takut je. Kita tak boleh nafikan bahawasanya pengalaman beragama di Malaysia hakikatnya semakin baik. Banyak benda yang dulu bahkan tak pernah dibuat secara besar-besaran, bahkan sekarang dah dibuat jadi benda biasa. Saya ingat dan sebab saya sendiri membesar di Masjid Kajang, ayah saya lama jadi AJK Masjid Kajang. Dulu tak pernah kita dengar ada kemulan merata-rata. Dulu bayangkan orang sebut kemulan tak betul kan, kemulai sana kemulai ni, apa benda kemulai tu? Asasnya adalah qiyam dan al-lail, gabungan tu jadi qiyamul lail kan. Dulu kita nak sebut pun tak reti. Sekarang masya-Allah kemulan hatta di surau-surau kecil pun. Saya tak tahu di sini tapi kalau di kawasan Kajang sana, jangan kata masjid, surau Jumaat, surau biasa pun dah ada, dah buat qiyamul lail. Dia itulah juga termasuk baru ni tuan-tuan, saya yakin di sini pun dah dibetulkan, iaitu takbir raya haji. Ingat tuan, dulu kita raya haji waktu kecil kan, kita borong sama. Raya puasa start malam raya, raya haji pun sama. Sekarang patutnya kita dah betulkan, dah viral dah berapa tahun dah. Raya haji patutnya takbir raya bermula sehari sebelum. Hari Arafah yang kita puasa sunat tu sepatut dah mula takbir raya kan. Padahal logiknya hukum tu dulu dah ada. Hukum tu memang kata, jangan kata dalam hadis, dalam kitab fiqah pun ada, tapi itulah kita kata kelemahan manusia. Walhal logik kita di Malaysia ni berapa ramai baik pondok pengajian, baik alim ulama, mufti pun masya-Allah. Negara lain tuan-tuan, hatta negara Islam pun mufti dia mufti negara. Kita hebat mufti negeri kan. Kita kalau kata mufti itu ikut negeri Tapi apa yang menariknya, banyak benda yang kemudian ini baru dapat kita sempurnakan termasuk takbir raya haji, yang kemudian ni barulah kita dapat amalkan betul-betul. Dia dah bermula pada sehari sebelum raya haji, hari Arafah tu dah mula takbir raya. Dan inilah juga kalau ada hari itu tuan-tuan sekalian yang buat iftar beramai-ramai dengan meraihkan Ashura. Saya tak tahu di sini tapi ada di berbagai tempat. Di tempat saya itu Khamis, dia buat Khamis lagi. Ashura kita baru ni Jumaat tapi Khamis Jumaat dia buat dua-dua iftar. Tempat saya kuliah itu pun awal-awal AJK dia beritahu, ustaz jemput buka puasa sekali, kami buat iftar juga hari Jumaat itulah. Jadi saya datang Jumaat itu, datang bukan untuk kuliah saja tapi datang untuk iftar sekali. Ini pun satu contoh tuan. Dulu-dulu kita pun tak apa dengar puasa Ashura. Sekarang ni bukan kata tak dengar, sekarang ni bahkan setiap buat iftar pun dah dibuat dengan cara besar-besaran. Maka tuan-tuan sekalian,
Ini yang kita sebutkan tadi. Dengan pengalaman beragama yang semakin baik ini, hakikatnya ia adalah satu daripada gambaran betapa jasa Nabi SAW itu sentiasa hidup. Kita tak boleh nafikan apa yang ditinggalkan oleh Nabi SAW ni semakin hidup, semakin berkembang, dan ia bukti bagaimana benar-benar apa yang dibawa oleh Nabi SAW itulah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang kata tak boleh nak dimatikan, tak boleh nak dibasmi dan seumpamanya. Kalau ada sekalipun negara sampai habis umat Islam dia, Islam tetap hidup negara lain. Jadi tuan-tuan sekalian, inilah juga satu daripadanya khatamun nubuwah, yang dulunya ia menjadi cara untuk diketahui secara pasti adakah Nabi dah wafat ataupun belum. Ini disebutkan di awal mukadimah kita ini. Waktu itu Nabi sendiri yang meninggal. Waktu Nabi hidup, Nabi yang mengesahkan. Masalahnya Nabi sendiri yang wafat. Maka itulah yang disebutkan oleh riwayat Sayyidina Abu Bakar sendiri, yang datang ilham daripada Allah Ta'ala. Beliau merintahkan supaya keluarga Nabi SAW melihat khatamun nubuwah di tubuh Nabi itu adakah masih wujud. Dan ya waktu itu kan belum ada doktor, klinik, pengajian, kedoktoran apa semua tak ada lagi. Dan itulah yang dilihat oleh keluarga Nabi SAW. Ternyata pada pagi hari Nabi wafat tu, pagi-pagi itu bahkan ketika dilihat di atas belakang Nabi SAW, nyatanya khatamun nubuwah itu telah lenyap. Memang hilang betul, tak ada dah setelah wafatnya Rasulullah SAW. Maka itu yang terus betul-betul dia dinamakan sebagai cop kenabian. Sebab apa? Dengan wafatnya Nabi, maknanya kenabian pun dah selesai, segala dah terputus. Maka Nabi itu sendiri pun selesai dah urusannya di dunia ini. Itu yang akhirnya tuan sekalian betul-betul diiktibarkan ia adalah tanda kenabian dan bukannya tanda lahir. Jadi nak faham tancap kenabian ni, dia memang berbentuk fizikal. Macam kalau ada di badan kita kan, kalau ada yang hadir pagi ni ada tanda lahir lah contohnya. Jadi ada macam parut kat badan kan, bukan luka, bukan jatuh. Ataupun ramai kat kita yang ada macam daging lebih. Saya dulu di asrama ada kawan sampai terlebih kat sini, tapi tak sampai jadi jari lah kan. Ada lagi yang terlebih dekat jari lah. Kadang ada yang orang terlebih dekat telinga lah. Jadi beza dengan kita, yang ada di badan kita tu itu tanda lahir. Maksudnya apa? Maksudnya kita jadi apa pun, hantar meninggal pun jangan risau, benda tu ada je. Jangan perasan tuan nak dicari lah benda tu kan, hilang tak ada. Dia tak jadi gitu tuan. Kita ni orang biasa je kan, tak payah cari lah benda tu, memang dia ada je. Adapun yang kita baca kali ini adalah walaupun dia bentuk fizikal, daging timbul, tapi lenyap setelah wafatnya Rasulullah SAW. Baik tuan-tuan muslimin mati Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang kita lanjutkan ini melibatkan hadis yang menarik. Ini yang kita sebutkan itu, bagaimana seorang sahabat Nabi SAW yang dalam majlis itu diriwayatkan Nabi bercerita tentang beliau. Ini pun menarik tuan. Hakikatnya dalam Islam sesuatu yang baik kalau kita bercerita tentang seseorang yang dikenali. Tapi yang diiktiraf oleh Islam tu bila kita cerita benda yang baik lah, maksudnya puji di belakang dia. Kita sebut kebaikan dia, yang sebenarnya ini biasa berlaku di zaman Nabi. Dalam kisah ni baginda bercerita tentang Sayyidina Mu'az, Sa'ad bin Mu'az, yang baginda sebut beliau ketika wafat, ketika meninggal dunia sehingga bergegarnya arasy Allah SWT. Maknanya saling memuji di hadapan orang lain itulah salah satu daripada sikap orang Islam. Yang mana tuan sekalian, minta maaf sebut, kadang ni pun kelemahan saya juga, biasa berlaku di kalangan kita adalah menyebut keburukan ketika orang tu tak ada. Kan kata orang tu tak ada, cerita pasal orang tu. Bila kita tak ada lah kan, orang cerita pasal kita pula. Ini realiti dan benda yang tak mustahil berlaku. Kegemaran kita lah terbalik, bercerita tentang benda yang tak elok pada ketika orang tu tak ada. Sedangkan kalau kita baca dalam sirah, dalam hadis, yang selalu berlaku di kalangan Nabi, di kalangan para sahabat adalah bercerita tentang benda baik ketika mana orang tu tak ada ataupun ketika di depan dia. Dan satu lagi tuan, apa yang biasa juga berlaku, sahabat tanya
sesama mereka pun adalah ibadah masing-masing. Ini pun satu tuan, yang sekarang ni saya kira anak-anak kita tengah besar ni kan. Tolong jangan dihilangkan budaya orang Melayu kita dari dulu, iaitu orang dulu kita suka bertanya tentang solat. Saya tak tahu lah tuan keluarga masing-masing, tapi kalau arwah nenek saya ingat lagi dulu waktu dia masih hidup, bila datang ziarah ke balik kampung, tak adalah kampung mana pun, nenek saya pun Kajang juga tapi ingat sampai sekarang bila balik, bila jumpa, kadang bukan jumpa pun, bertelefon dia tak ada segan silu. Bertanyakan apa? Bertanyakan solat mak dan ayah saya, yang mak ayah kita tu bahkan dah beruban dah pun. Logik tuan, orang dah beruban takkan tak semayang. Tapi itulah menariknya orang kita dulu. Walaupun pengajian dulu-dulu kan bukan ada sangat pun kuliah maghrib, kuliah subuh, kuliah duha, dulu mana ada sangat. Orang dulu kalau ada kuliah pun tak apa datang pun sebenarnya. Tapi itulah secara amalannya. Salah satu yang dihidupkan oleh orang Melayu dulu adalah saling menasihat. Maka ingat tuan sekalian, mudah-mudahan jangan kita terjebak dengan budaya barat yang mula meresap sekarang ni, iaitu ibadah adalah hal nafsi-nafsi. Ibadah adalah benda yang aib ditanya. Ibadah ni adalah hal peribadi, kalau tanya boleh gaduh. Ni jaga-jaga. Sekarang kita dah ke arah itu. Sekarang kita berada di zaman yang ibadah orang lain tak boleh tanya. Jangan, kau malu dia kan jangan, itu hal peribadi, lantak adalah nak sembahyang ke tidak. Yang lagi sedih kan, apa yang berlaku ini bahkan melibatkan keluarga sendiri. Cucu awak tak sembahyang, tak apalah, biarlah kat dia kan. Kalau ada majlis ke apa, tak ada agenda solat berjemaah. Dia pun kadang-kadang boleh kata satu trend yang pada saya kurang sihat. Dulu-dulu cuba kita ingat, kita biasa kat sambut birthday dulu pun, bukan tak ada tuan tapi dulu kita akan sambut dengan adanya doa selamat, biasa bawa kat rumah kan, adalah unsur Islami tu, paling-paling pun solat jemaah lah kan, tazkirah tak ada lah kot. Tapi sekarang dia sambut dengan cara yang moden. Buatnya di mana? Tak ada kat rumah dah, kat kedai, siap dekor kedai tu kan. Allahu'alam, tak tahulah paling-paling doa selamat ada ke tidak kan. Solat jemaah memang tak ada, tak kena sembahyang kat kedai orang pula. Dah buat pun kat kedai orang kan, tak kena sembahyang jemaah kat situ. Di kemungkinan besarnya tak tahulah macam mana doa selamatnya ada ke tidak. Yang sedih kadang tengok di Facebook, antara yang hadir tu toknya pun ada, neneknya pun ada, yang tok siap pakai kopiah lagi kan. Tapi macam mana pun, itulah zaman kita sekarang ni. Atuknya datang, nenek datang, atuk pakai kopiah. Tapi zaman kita sekarang ni, atuk pun dah tak boleh kata apa. Nak buat macam mana Ustaz? Ni majlis anak saya kan. Kan nak kata gitu, kata gini kan, marahlah dia. Inilah zaman kita sekarang tuan. Dimodernkan, baik sambutan hari jadi ke, ulang tahun ke, sampai tak ada dah sekarang ni, baik solat jemaah, baik doa selamat, kerana dibuat dalam cara yang moden. Jadi tuan-tuan sekalian, mudah-mudahan janganlah kita pun begitu juga jangan cabut pengalaman dan kekuatan beragama kita tu, sayang sungguh. Kerana kita kalau betul-betul kaya, betul-betul canggih maju tu, tahan juga kan. Ini kaya pun tidak, duk begitulah rupa kita pun, muka Melayu je pun, muka-muka orang putih pun. Tapi dia ambil sungguh cara orang putih tu. Dia tuan-tuan sekalian, ini juga salah satunya. Bahkan dengan soalan, pertanyaan sahabat ni lah menyebabkan kita banyak tahu tentang ibadah Nabi SAW. Jangan ingat tuan, ibadah Nabi ni semuanya Nabi yang cerita sendiri. Ada di antaranya sahabat tanya. Ini dalam bab-bab hujung. Saya di antara yang paling banyak saya dah ajar di Masjid Penjara Kajang tapi belum habis lah. Di Masjid Penjara Kajang dah sampai bab hujung ni. Salah satunya nanti kita akan jumpa sahabat bertanya tentang solat malam Nabi. Sahabat bertanya apa Nabi baca waktu ni, waktu ni. Yang pada kita kan, woi, orangnya ibadah nak tanya apa? Biarlah dia buat kan, dia buatlah, dia tak buat lantak dia lah, masing-masing dah besar. Daripada kita masing-masing dah dewasa, masing-masing dah berusia kan, takkan nak tanya lagi orangnya amalan. Tapi hakikat tuan sekalian, itu bukanlah sikap orang beriman. Sikap orang beriman patutnya biasa je, saling berkongsi tentang amalan masing-masing, saling bertanya tentang ibadah masing-masing. Inilah juga benda yang dah mula terhakis daripada kita. Salah satunya ketika menziarahi orang sakit. Kita nak kalau pergi ziarah orang sakit kan, paling-paling pun kita akan tanya ubat dah makan ke belum, dah makan ke belum. Tapi saya yakin kalau tanya dah sembahyang ke belum, boleh kena halau lah kot. Engkau ni biar betul kan, datang ziarah orang tu dah lah sakit, kau tanya dah sembahyang ke belum.
Walhal tuan tak salah soalan tu, kerana solat memang tak boleh skip pun. Hanya boleh skip solat ni kalau sakit melibatkan otak aja. Walaupun banyak pecahan ya tuan-tuan, kalau perasan semua yang menjadikan solat tu ada keringanan semuanya balik ke otak. Sama ada pitam, benda tu melibatkan otak, sama ada tertidur, ataupun sama ada pengsan, ataupun sama ada ditidurkan, ataupun sama ada koma accident. Semuanya balik kepada akal fikiran ataupun otak. Justru selagi otak berfungsi, walau sakit macam mana pun kena solat. Baik, itu kan kita belajar dulu-dulu. Tuan cuba ingat balik kan, kita belajar solat bahkan dia punya paling ringan boleh ditunaikan dengan mata. Maknanya apa tu? Maknanya tak boleh tinggal langsung. Mayang tu tetap kena buat walau dengan mata. Walaupun logiknya kan kita pun tak reti macam mana sembahyang dengan mata tu. Teruk sangat tu macam mana tu dengan mata sembahyang? Boleh. Boleh tu kenapa? Kerana memang tak boleh tinggal langsung. Tidak seperti puasa. Puasa dan jangan dikarenakan kita uzur teruk-teruk. Puasa ni boleh ganti hari lain pun semata-mata musafir. Walaupun lagi eloklah puasa kan, tapi hukum tu berjalan sampai kiamat. Salah satu kelonggaran di bulan Ramadan boleh berbuka walaupun kerana musafir. Musafir zaman kita mana dah susah tuan, bukan naik kuda pun. Kita musafir naik kereta yang seekor kan, takat 2 marhalah tuan. Kalau zaman kita ni tak sempat tekan brek kot, tekan minyak dah 2 marhalah lah. Lagi kalau jenis yang senang tidur kan, tekan minyak tidur, tekan brek tidur. Itu penumpang kita lah kan. Akhirnya kita seorang lah awak bawa kita. Bila sampai dah main jamak kan, apa susahnya. Tapi dah hukum gitu boleh jamak. Walaupun dalam kita tu awak buta tidur aja. Bahkan bolehlah juga kalau ada yang nak ganti puasa hari lain pun, walaupun zahirnya apa letihnya musafir tu. Itu contoh tak. Ibadah yang lain ada kelonggaran. Haji jangan ceritalah. Macam-macam haji punya syarat dalam kita ni. Kau ada duit apa, giliran belum sampai tak pergi ke haji. Kau tersangkut medical check up pun tak pergi juga haji Tapi tidak begitu untuk ibadah solat. Hatta sakit pun tetap wajib mendirikan solat. Tapi pada kebiasaan kita bertanya kalau solat orang ni macam aib. Kan lagi orang sakit tak patutlah tanya sembahyang dia. Walhal tuan-tuan sekalian, kita dapat cara dan kaedah solat itu berdasarkan perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang maknanya waktu bila pun Nabi tak tinggal solat. Hatta sakit pun Nabi tetap dirikan solat. Ia menunjukkan ibadah masing-masing kita ni tak patut dianggap urusan yang aib untuk ditanya. Jadi saya harapkan mudah-mudahan kita janganlah ada yang terjebak dengan budaya seperti itu. Lagi-lagi tuan jadi bimbang bila melibatkan anak-anak muda kita yang mungkin dirasakan budak ni dah besar. Kan budak ni dah besar, dia dah balik dah, dan tak adalah dia sembahyang ke belum. Jadi jangan tuan walaupun anak kita tu dah dewasa ke, dah besar ke, dah balik ke, contohilah orang Melayu kita dulu-dulu. Budak tu, anak tu dah kahwin, dah ada cucu pun tak ada segan silu. Orang dulu kita bertanyakan tentang ibadah masing-masing. Baik, muslimat Allah SWT. Lalu apa yang kita nak lihat berkaitan dengan keadaan yang melibatkan Sayyidatina Rumaisah. Waktu Nabi menyebutkan tentang Sa'ad bin Mu'az ini dalam majlis ilmu, boleh jadi mungkin kuliah macam ni lah kot. Ini yang kita sebutkan dulu tuan, kita habiskan hadis ni. Beliau bercerita betapa dekatnya duduknya beliau itu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana dia kata apa? Aku waktu itu duduk begitu dekat dengan baginda sehingga jikalau aku ingin mengucup khatamun nubuwah itu pun aku boleh kalau aku nak. Maknanya kalau dia nak cium pun boleh je. Sebab dia duduk betul-betul belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah pengajaran tuan-tuan sekalian. Sebahagiannya kita ada sebut itu, iaitu keadaan-keadaan yang kita gelarkan sebagai ikhtilat. Tuan-tuan kalau mendengar perkataan ikhtilat, ikhtilat ni percampuran lah lelaki dan perempuan. Hakikatnya kalau betul-betul kita perhatikan tuan-tuan sekalian, macam hadis ni, Rumaisah ni perempuan riwayat menyebutkan Rumaisah ni adalah antara sahabiat. Sahabiat ni sahabat perempuan lah. Sahabat ni sahabat lelaki, sahabiat ni sahabat perempuan. Dalam macam sama dalam majlis ini dia duduk betul-betul dekat dengan Nabi.
Yalah logik kita sampai kan boleh nak cium khatamun nubuwah tu mana dekat sungguh. Macam kalau duk bersila ni belakang sungguh lah. Khatamun nubuwah ni belakang Nabi. Itu dia kata kalau aku nak cium boleh sangat. Maka mungkin kita jadi tertanya-tanya, macam mana tu Ustaz? Dekatnya orang perempuan duduk dengan Nabi. Yang pada kita selalu-selalunya kan orang perempuan ni kalau dalam majlis ilmu ke urusan ibadah kena ada jauh sikit kan, ada pemisah dan sebagainya. Ini yang menarik tuan sekalian. Yang betul-betul ditegah ikhtilat, percampuran dan seumpamanya bila mana majlis itu majlis yang betul-betul majlis maksiat. Kan, ataupun keadaan-keadaan yang memang penuh dengan kejahatan, keadaan yang memang tak ada kawalan, majlis itu pun langsung tak ada kaitan dengan ilmu agama dan sebagainya. Itu yang kena jaga dan kena betul-betul pelihara, kerana memang dah dalam majlis yang tak elok. Sebaliknya tuan sekalian, kalau kata sampai rapat sekalipun pada suasana yang baik, di tempat yang baik, maka adalah kelonggaran macam hadis ni. Ataupun sebagai contoh, itulah yang kita alami di dalam Masjidil Haram. Tuan-tuan, kalau siapa dah pergi umrah ataupun bawa balik haji ke, cuba ingat balik kan, selama kita bawa umrah dan bawa haji, rasa-rasanya sampai sekarang ada ke tidak tabir pemisah di kawasan tawaf? Kawasan tawaf tak mana ada tabir pemisah kan? Langsim je ni kalau letak kat tawaf kan habis terbagai. Tempat tawaf tu kan orang kata tak bersinggung dengan orang tu memang ajaib lah. Lagi zaman sekarang sejak lepas Covid ni sampai kena dipisahkan. Lepas daripada Covid dan kita pun tahu yang boleh berada di tanah tawaf tu kalau lelaki yang pakai ihram je. Yang tak pakai ihram maksudnya buat tawaf sunat kena naik atas, kena tawaf tempat lain. Maknanya tempat tu padat. Dan saya yakin tuan-tuan kalau tak pernah pergi pun mesti boleh tengok kan, kita boleh tengok kat YouTube pun ataupun live kat TV, tawaf ataupun sa'i memang tak pernah ada situasinya yang tak bercampur kan. Boleh kata tak ada depan belakang ke kiri kanan, tak ada tuan-tuan. Hatta ketika solat pun tuan-tuan kalau tengok kan, waktu dia berhenti untuk solat, yang hitam tu perempuan, yang putih tu lelaki kan. Memang tak ada lah tuan-tuan perempuan kat belakang punya kita ni, perempuan tu sebelah aja. Maka bila mula tawaf tu sambung balik ataupun ketika sa'i, ini memang kita tengok tak ada pun pemisah tirai tabir lagi, tak ada lah kan. Tak pernah ada dekat Masjid Haram tu tirai tabir dan sebagainya. Ini contoh yang mungkin selama ini kita tak perasan ya, kita terlepas pandang. Itulah situasi umat Islam beribadah di dalam Masjidil Haram. Yang ada terkawal sikit Masjid Nabawi lah. Masjid Nabawi tu okey lah kan, sebab tak ada tawaf, tak ada sa'i situ. Tapi kalau yang melibatkan tawaf sa'i memang tak pernah dapat dibuat dipisahkan laki atas perempuan bawah, memang tak ada dibuat begitu pun. Maka inilah juga kita lihat daripada majlis ini, kata Rumaisah kalau nak cium khatamun nubuwah Nabi itu boleh sangat, kerana dekat sungguh duduknya beliau dengan Nabi SAW. Justru tuan-tuan sekalian, yang kita ceritakan ini pada situasi yang tak dapat dielak kan. Memang Masjid Haram tu penuh padat, tak boleh buat apa. Baliknya di surau kita ataupun tuan-tuan kalau solat di mana-mana ada pemisah tu, eloklah. Jangan pula kita nak batal kan, ustaz maknanya tak payah pakai ke apa, nak kena cabut ke apa tirai ni. Tak payah cabut tuan kan. Kita punya surau ni insya-Allah jangan risau tangkap padatnya. Kan daripada sekarang saya kuliah dan daripada dulu pun macam ni lah kan. Pelanggan tetapnya ni lah kan. Memang jangan risaulah tak ada padat macam Masjid Haram dia. Maka yang duk ada ni janganlah cabut. Kan janganlah pula tiba-tiba ada usul cabut tirai sebab apa Masjid Haram bercampur. Tak ada makna. Dan kita di tempat-tempat yang dapat usulkan pemisahannya maka kita pisahkanlah. Baik. Lalu Nabi SAW bercerita tentang seorang sahabat yang luar biasa. Memang hebat kan, Sayyidina Sa'ad ni di Islam tu sebenarnya tak lama pun. Yang Nabi bercerita ketika dia meninggal dunia bahkan bergegarnya arsy Allah Subhanahu wa taala, bergoyang Ar-Rahman. Yang mana beliau salah satu daripada sahabat yang tersangat hebat. Terutamanya beliau syahid ni pun pada usia yang muda. Dengan saya pun dia muda lagi. Riwayat menyebutkan dia meninggal dunia syahid ni pada umur 37 tahun. 37 dan kita kan kalau meninggal tu biasa-biasa lah kan. Paling-paling pun yang kenal pun kawan je lah.
Tapi bayangkan beliau syahid ni sampai malaikat pun kenal, bergegar arwah Allah kerana malaikat menyambut rohnya. Kisahnya, Zainal Sa'ad ni memang seorang sahabat Nabi yang daripada muda pun dah ada ketokohan. Kerana beliau antara sahabat Ansar. Kan kita baru sambung mak hijrah. Ansar ni apa? Ansar ni orang Madinah lah. Jadi bila dia orang Ansar, maksudnya dia ni dengan Nabi sekejap je. Kerana beliau adalah sahabat yang hanya bertemu Nabi setelah Nabi berhijrah. Dia kalau orang Muhajirin kan, itu yang lama dengan Nabi tu, sebab sama-sama di Mekah. Maka orang Ansar lepas hijrah barulah bersama dengan Nabi SAW, dan beliau meninggal dunia, beliau syahid pada tahun 5 hijrah. Kerana Sayyidina Sa'ad bin Mu'az antara sahabat Nabi SAW yang cedera berat, cedera parah dalam perang Ahzab. Kita takbir raya tuan-tuan, takbir raya kita itu pada lafaz wa a'azza jundahu wa hazamal ahzab wahdah kan. Di takbir kita selalu yang baca tu tekong lah. Perkataan Ahzab tu perang Ahzab lah. Yang sebenarnya perang Ahzab, kalau tuan-tuan ingat kisahnya, sebenarnya hampir tak berlaku perang. Sebab parit orang Islam buat tu besar sangat. Musuh pun tak boleh seberang, maka serangan tu daripada jauh je. Tapi Allah mentakdirkan ada kat orang Islam yang terkena serangan musuh walaupun jauh gitu dan cedera parah. Salah seorangnya Sayyidina Sa'ad bin Mu'az ni lah. Dan beliau syahid beberapa minggu selepas itu. Maknanya tuan sekalian, beliau sebagai seorang Islam sekejap sangat. Dia masuk Islam waktu hijrah, sebelum hijrah lebih kurang. Beliau syahid pada tahun 5 hijrah. Maknanya 5 tahun lebih kurang di Islam. Zaman kita entah 5 tahun tak lama mana Kalau pemerintahan tu pun satu cycle je. Itu pun kalau cepat pilihan raya ni kan tak sempat satu cycle pun. Maknanya 5 tahun tu sekejap. Tapi luar biasa, beliau ni salah seorang sahabat Nabi SAW yang sangat hebat. Kerana bukan setakat dia dah Islam sebelum Nabi datang. Ini tuan hebatnya orang Ansar. Sampai Allah puji, tuan-tuan boleh tengok ni dalam surah Al-Hasyr juzuk 28 ayat 9. Kita selalu dalam ceramah hijrah selalu ustaz cerita pasal muhajirin je kan, macam mana pergi, macam mana berangkat, macam mana perjalanan. Sebenarnya tuan sekalian, apa yang kita terlepas pandang salah satunya adalah orang Ansar yang menerima tu. Hebat tuan, bayangkan Allah sampai puji. Panjang ayat dia. Bagaimana mereka-mereka ni, salah satunya Allah sebut mereka ni sangat hebat dari segi imannya. Kenapa? Kerana dah beriman siap-siap sebelum Nabi sampai. Wallazina tabawwa'ud dar wal iman min qablihim. Sebelum Nabi sampai mereka dah beriman. Maknanya apa? Tak jumpa lagi Nabi, tapi mereka boleh ubah semua. Masuk Islam tak maksudnya ubah segala-gala. Yang biasa kita cakap terang lah, saya pun sama. Kita boleh ubah-ubah bila orang nasihat itu siapa? Bila orang yang nasihat tu kita kenal lah kan, bini yang nasihat kan. Yang paling sentap tu kalau siapa nasihat, yang paling sentap sekali kalau anak nasihat kan. Ayah bila lagi ayah siaran kalau nyamuk je kan, berasap sana berasap sini. Bila anak kita dah tegur kan, asyik berasap je kerjanya, ngalau nyamuk kan, nyamuk tak ada ni. Adalah kita pun tahu sendiri kan, anak awak pun dah bising bila dah berhenti tak ukur ni. Jadi biasa kita kan yang menegur tu orang kita kenal, yang menegur tu orang yang dekat dengan kita, barulah kita boleh ikut kan, barulah kita boleh dengar teguran tersebut. Tapi orang soleh macam itulah kata Allah, wal iman min qablihim. Nabi yang membawa wahyu tu tak sampai lagi, mereka tak kenal lagi Nabi, bahkan dah beriman siap-siap. Yang maknanya mereka ubah semua. Kerana beriman ni maksudnya segala yang tak elok ditinggalkan. Walhal yang bercakap tu Nabi yang belum sampai pun ke Madinah. Dahsyat tuan-tuan Jadi satu lagi contoh tuan, macam kita, mudah-mudahan bukan orang sini lah ramai kita kan kadang nak mengubah, jangan kata tinggalkan benda-benda yang tradisi Kita bukan cerita pasal tradisi dan kita cerita pasal kebiasaan harian pun. Ada saya jumpa jemaah-jemaah kita yang tak boleh nak tinggalkan kebiasaan harian walaupun penyakitnya dah berat. Dia punya gula tu bukan belah-belah, dah puluh-puluh dah bacaan gula, tapi teh tarik istiqomah pagi kan. Ada yang sampai ke tahap tak apa, suntik insulin pun tak apalah, saya tak boleh Ustaz, tak minum teh tarik pagi menggigil livernya. Itu dah kata tuan, ada kita yang nak ubah itu pun bukan ubah benda berat pun, kadang tinggalkan makanan yang memudaratkan.
Itu pun tak mampu. Nak tinggal teh tarik walaupun gula awak bacaan dah tinggi pun susah. Roti canai pun sama, susah nak tinggal. Bayangkan tuan sekalian, sekarang ni masya-Allah roti canai dah tarik pun dah ada kat Mekah dah. Nak melayankan perut manusia, perut manusia Melayu kita ni ada teh tarik kat Mekah tu. Roti canai pun ada. Itu contoh. Kita jangan ceritalah nak berubah total seperti orang Ansar. Kerana nak tinggalkan benda-benda kebiasaan yang confirm, dah ada penyakit mudarat pun susah. Maka inilah dia. Beliau salah seorang daripada Ansar. Dalam macam yang sama, dia dah beriman sebelum Nabi tiba. Apa yang lagi hebat tuan sekalian, beliau pada umur awal 30-an tu dah jadi ketua kaum. Zaman kita ni macam ketua taman lah kot ni. Ketua taman ke ketua kampung umur 30-an. Kalau sesama muda biasalah kan. Macam taman-taman baru biasanya sebaya semua okey lah kan. Ketua taman umur 30-an ni. Tapi kalau ada otai-otai, kalau ada orang kampung lagi tua-tua dah jadi ketua ni, maknanya hebat lah. Apa yang lebih hebatnya, riwayat menyebutkan bukan sekadar dia yang Islam, bahkan dia turut mampu mengislamkan semua ahli kaum dia sebelum Nabi SAW tiba ke Madinah. Dia bukan cerita pasal Islam kat orang, diislamkan orang. Dan ini juga satu perkara yang saya yakin memang tak terbuat lah kita. Kita jangan cerita Islam dan jangan kata cerita Islam. Saya yakin kita pun tak terbuat tadi kan. Alangkah nak mengajak ke surau waktu keluar rumah tadi pun tak ada kita buat. Ada ke sesiapa tadi waktu keluar kan tekan loceng orang sebelah kan, Assalamualaikum, terperanjak orang sebelah kan, faham maghrib ni nak jual apa ni, apa jiran sebelah ngajak ke surau, tak ada lah kita. Kalau Ustaz, dia pun dah berjanggut Ustaz, apa nak ajak ke surau, berpandai lah dia. Itu nak kata kan, kita nak mengajak orang ke surau pun uish, malu Allah rasanya. Nak bagi tahu maghrib dah masuk, nak bagi tahu malam ni ada kuliah pun uish, pada kita macam tak sesuai. Tapi masya-Allah Sayyidina Sa'ad bin Mu'az, dia bukan cerita pasal Islam, dia Islam kan penduduk kaumnya. Dan dengan hebatnya beliau inilah, selepas-lepas dia masuk Islam pun dah hebat. Itu yang menjadikan wafatnya beliau satu daripada punca bergoyangnya Arsyur Rahman. Nabi sebut ihtazza lahu Arsyur Rahman, bergoyangnya arsy Allah SWT dengan wafat meninggalnya Sayyidina Sa'ad bin Mu'az. Yang dalam majlis ini asalnya cerita tentang khatamun nubuwah, cap kenabian baginda sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan muslimin mati Allah Subhanahu taala, alhamdulillah, maka selesai dapat kita habiskan hadis ini sambungan daripada pertemuan yang lalu, iaitu melibatkan tanda kenabian pada tubuh badan Nabi, bahkan secara fizikal. Maka kenabian tuan-tuan, jadi Nabi, jadi Rasul, dia bukan benda main-main. Alangkan orang yang kuat iman seperti para sahabat pun mereka mengikut Nabi SAW. Maka dia bukan sekadar pandai cakap, pandai goreng, pandai berbual, tiba-tiba ada ajaran baru kan, tiba-tiba ada lah ajaran yang lain pada orang. Sebab apa? Pandai bercakap je. Yang terbaru ni kalau tuan-tuan ada terbaca, sampai lari ke New Zealand pun kan, dia bawa ajaran pelik-pelik, lepas tu dah lari ke New Zealand. Nak katanya dia ni pun tak berani bawa ajaran dia. Orang Melayu tu ramai dah lari ke sana, walhal dekat Malaysia ni bawa ajaran yang pelik-pelik. Itu sebagai contoh. Pada akhirnya urusan syariat, terutamanya apa yang dibawa Nabi SAW tu sangat besar. Bukan masalah pandai cakap je, tapi ada tanda secara zahir. Dan Quran yang Nabi dapat tu pun adalah datang daripada Allah, bukan daripada buah fikiran Nabi SAW. Alhamdulillah muslimin yang mati Allah Ta'ala, inilah apa yang dapat kita lanjutkan pada malam ini. Mudah-mudahan adalah manfaat dan pengajaran daripadanya, insya-Allah. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatan wa salaman ala Rasulillah. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Izinkan